Tengok suasana dia menunggu waktu. Itulah khusyuk. Tak percaya, tanya hati kita. Kenapa kita khusyuk sangat ketika kita solat di Madinah, Masjid An-Nabawi dan di Masjidil Haram? Sentiasa pastikan solat di awal waktu. Sentiasa pastikan solat di awal waktu. Ibu-ibu, bukankah dalam fasa pandemik ini kita dilatih oleh Allah untuk menunggu waktu azan? Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Sebab kita tak kalut di luar rumah. Subhanallah sahabat-sahabat, saya belajar daripada kisah-kisah orang soleh yang nampak ciri-ciri husnul khatimah. Bila kita tanya, ya Allah meremang bulu roma. Bila kita tanya, kan banyak kawan-kawan para asatizah, Masya Allah, ciri kematian. Hatta kematian bonda saya yang tercinta, sahabat saya kongsi dalam kuliah-kuliah saya. Saya rindu senyumannya, rasanya itulah yang paling manis. Bila senyuman paling manis saya nampak saat dia angkat nyawa yang terakhir seiring dengan azan Zuhur. Saya sebut, ya Allah indahnya. Apa antara rahsia mak kalau orang tanya? Kalau saya pergi rumah waktu pukul 12.30, 12.45, kita ada kuliah duha, nanti singgah rumah mak di Datuk Keramat. Kan kau nak makan ke apa? Tak, nak ni. Mak ni kenapa baru solat duha ni? Kau pandai-pandai je tuduh mak. Mak tengah tunggu Zuhur ni. Tengah tunggu Zuhur. Kita duk pok-pok. Mak baru nak solat duha ke mak? Memanglah okey lagi sahabat. Tapi dah lah mak tengah pegang tasbih di tangan. Mak tunggu Zuhur. Kita rasa, ya Allah Tuhan, selalu tengok suasana dia menunggu waktu. Itulah khusyuk. Tak percaya, tanya hati kita. Kenapa kita khusyuk sangat ketika kita solat di Madinah, Masjid An-Nabawi dan di Masjidil Haram? Ya, itu bumi barakah. Tetapi kerana kita tunggu waktu, sahabat-sahabat. Bilal duk berguling kat rumah lagi, kita dah rebut soft depan. Syoknya Ustazah kalau dapat solat menghadap, memandang Kaabah. Syok kan Ustazah? Kenapa orang lelaki je boleh, kita orang perempuan tak boleh? Jemaah umrah sahabat-sahabat, gitulah selalu. Jadi cik, orang lelaki kalau nak duduk depan tu kat dataran tu pun 1 jam sebelum kena pergi. Dia buat solat tawaf sunat sahabat-sahabat. Lepas tu sahaja dia tunggu waktu qomat tu ataupun dah azan, baru pusingan kelima. Nanti habis solat sambung 6-7. Polis takkan halau. Oh, ada tips dia rupanya. Kan sahabat-sahabat, sebenarnya dia nak duduk di dataran. Biar bersesak-sesak. Pandang Kaabah jadi khusyuk. Tak. Tuhan kita bukan Kaabah. Sebab tu Allah latih kita. Ketika kita tak dapat bertawaf dah 2 tahun ni sahabat-sahabat, adakah Allah tertinggal di Mekah? Tak. Cuba rasakan solat itu sangat khusyuk, terasa indah bila kita tunggu waktu. Jangan dipanggil lama dah. Kita kata, jap lah, aku ada kerja lagi ni. Jap lah. Masya Allah, ada seorang doktor berkongsi. Kan dulu Ustazah masa saya tak kisah tentang solat. Masya Allah, operation, pembedahan yang saya kena duduk ni 6 jam baru selesai satu-satu kes. Tapi bila saya mengutamakan solat, saya rasa macam ajaib. Banyak kes yang dulu 6 jam, sekarang jadi 4 jam settle. Cantik pula tu. Allah susun. Macam mudah je. Kenapa ya Ustazah saya nampak hikmahnya setelah saya jaga waktu solat saya. Tapi jadi doktor, emergency pula sahabat-sahabat dirahmati Allah, dah datang kes. Tunggu jap aku nak solat dulu. Kan? Confirm mati dululah kawan tu. Kan? Sebab itulah ada rukhsah pula, kemudahan pula bagi mereka. Kan? Jadi kita nak sebutkan saranan Allah dalam Quran, dalam hadis Nabi, tidak ada satu pun yang tersilap. Tinggal kita je, nantilah dulu solat. Nantilah dulu, cuba fahami fawailul lil musallin. Maka celakalah ke atas orang-orang yang solat. Kerana apa sahabat-sahabat muslimin muslimat? Kerana dia melakukan satu perkara, itulah dia sahun. Kalimah sahun ditanya oleh sahabat radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, apa maksud sahun ni? Sahun ni maksud orang yang lalai dari solatnya. Okey, kita faham lalai ni orang yang tak sembahyang. Tak. Lalai ni adalah orang yang sengaja takhirul waqt. Ma makna takhirul waqt? Nabi sebut di lisannya yang mulia. Makna takhirul waqt adalah orang yang sengaja mentakhirkan, melewat-lewatkan solatnya. Tak ada kepentingan lain sahabat-sahabat. Tapi kalau seorang isteri bang work from home ni, abang okey ke nak solat sekali sama? Solat sekali tapi tinggal sikit je kerja ni. Ustazah, apa hukum saya solat macam pukul 2 suku, 2.30 sebab nak tunggu solat jemaah dengan suami? Ada peluang, utamakan solat jemaah.
Tapi kalau suami dekat pejabat, bang balik ke berapa? Pukul 5. Okey, saya tak payah sembahyang Zuhur lah bang Nanti asar saya buat dengan abang, qada pula Zuhur. Ini tak betul lah sahabat-sahabat. Okay, jadi kena belajar perkara ni. Bukan saja akidah, bahkan syariah, bahkan juga tasawuf insya-Allah. Baik, pakaian bersih dan patuh syariah. Apa ni ibu-ibu yang dirahmati Allah? Membolehkan kita singgah di mana pun. Saya tak pasti Masjid An-Nur, tapi kalau ikutkan SOP, tak ada masjid, surau, R&R yang boleh meletakkan telekung dalam tempoh sekarang ni kan. Termasuk meeting saya di surau kemarin. Ustazah macam mana ya, hari tu ada orang nak singgah solat, lepas tu dia tanyalah kenapa surau ni tak letak telekung. Sebab itu sekarang Allah latih kita wanita, keluarlah kamu daripada rumahmu dengan pakaian yang patuh syariat. Nak singgah mana pun sahabat-sahabat. Datang azan, suami kata, kita sembahyang dululah senang. Dah halang nak singgah makan ni, kita sembahyang terus. Susah dah bang tak bawa telekung. Kan sanggup tu pinjam stokin suami, jadikan sarung tangan pula dah sahabat-sahabat. Padahal kalau kita pakai, elok je. Masya Allah, kenapa nak pakai yang ketat-ketat? Kenapa nak pakai yang mesti nak kena pakai stokin dulu, pakai sarung tangan dulu? Bahkan dulu sebelum COVID, Ustazah ada prinsip, walaupun pakaian kita dah boleh bawa solat, singgah di R&R mana-mana saya akan cari telekung. Sebab budaya kita orang Malaysia kan memang sembahyang dengan telekung. Rasa macam betul pandangan ulama' kalau kata tapak tangan ni dia merangkap belakang tangan so kita sembahyang tak apa. Nampak begini sahabat. Tapi sebab kita daripada kecil budaya kita ni memang solat pakai telekung. Jadi bila saya singgah R&R, wah cantik telekung dia bersih. Kalau macam Petronas sekarang tukar setiap hari kan. Jadi kita selesa nak solat. Walaupun pakaian kita macam ni, kita buka cabut tudung kita, kita pakai telekung. Tapi kalau kita singgah di satu tempat, telekung ada, ya Allah, bukan taik lalat je, taik lembu pun ada kan kadang. Kita tak selera dengan bau dia busuk sahabat-sahabat. So okey letak balik, bukan kita kecam-mengecam apa benda, letak balik. Kita tak suka tinggal, ini akhlak Nabi. Tak suka tinggal, aku dah boleh pakai dengan pakaian ni. Solat dengan pakaian ni. Jadi bila kita berselera untuk pakai, pakailah walaupun dalam ni dah patuh syariat. Sebab kita lebih selesa begitu. Itu budaya kita. Jadi tak timbul isu. Ustazah, kalau telekung ada, kita pakai baju macam ni. Bila pakaianmu patuh syariah, jangan risau lagi dah. Itulah dia. Sebab Allah tak suruh kita pergi pasar pakai telekung. Sahabat-sahabat kita singgah rumah jiran pakai telekung. Tak. Tapi cukuplah pakaian kita patuh syariah. Please. Okay?